tajuk kitab kita hari ini Ziarah ke Alam Barzah. Bagi memberkati majlis, saya mohon izin Ustaz untuk memimpin bacaan umum kitab dan kita hadiahkan pahalanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, juga kepada para anbiya, para solehin, pada kedua ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, semua alhamdulillah yang saya hormati saf takbiran Gemah Nur Iman yang saya muliakan, sahibul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal dan seterusnya, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bersama lagi dalam Gemah Nur Iman dalam program kita, iaitu berkaitan tazkirah ataupun berkaitan dengan ziarah ke alam barzah, iaitu membicarakan tentang kematian. Sebelum saya teruskan perkongsian pada hari ini, kita ambil sedikit masa mengambil keberkatan mustajabnya doa setelah waktunya ba'da asar, dan waktu-waktu sebegini mustajabnya berdoa. Maka kita angkat dulu tangan dan berdoa bersama-sama. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita semua dapat hajat yang telah kita inginkan, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa saudara mara ahli keluarga kami ya Allah. Dan ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, ya Allah.
Kami memohon kepadamu, ya Allah. Jika di antara kami yang sedang sakit, kau sembuhkanlah, ya Allah. Jika di antara kami yang sedang mengalami kesukaran, ya Allah, kau permudahkanlah, ya Allah. Ya Allah, di antara kami, jika ada kesempitan rezeki, maka lapangkan rezeki kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sedar dan kami tahu, takut. Dan kami tahu, ya Allah, di sekeliling kami ada yang sakit. Di sekeliling kami ada yang tidak sehat. Ada di sekeliling kami yang telah meninggal dunia. Kami akur, ya Allah, di atas ketentuan-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami ini sebagai orang yang kuat menghadapi qada dan qadar dalam ketentuan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami, ya Allah, anak yang soleh, suami yang soleh, dan juga isteri kami, ya Allah, isteri yang solehah. Jadikanlah isteri kami anak yang solehah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon padamu, ya Allah, keberkatan padanya selepas asar ini, ya Allah. Kau hajatilah makbul kami, ya Allah. Kau hajatilah makbulkanlah apa yang kami hajatkan, ya Allah. Agar kami dapat hidup dalam kebaikan. Agar kami dipanjangkan usia. Agar kami diluaskan rezeki. Agar kami menjadi orang yang sentiasa mengharapkan pahala daripadamu, ya Allah. Dan kami harap, ya Allah, di kalimah terakhir kami meninggal dunia, ya Allah, dengan kalimah la ilaha illallah. Jangan kau matikan kami dalam su'ul khatimah, ya Allah. Kau jadikanlah kami orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, yang mendapat kegembiraan setelah kematian, ya Allah. Jadikanlah kubur kami kelak, ya Allah, kubur yang daripadanya taman-taman syurga, dan jauhkanlah daripada kawah-kawah api neraka, ya Allah. Sihatkan kami, ya Allah. Sihatkan kami, ya Allah, pada mereka yang bakal melaksanakan rumah terbuka, yang memberi makan kepada orang lain, ya Allah. Kau ampunkan dosa mereka dan tambahlah rezeki-rezeki mereka, ya Allah, atas meraihkan memberi makan kepada orang lain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rezekikan kami, ya Allah, untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ternyata kami tidak boleh rasa bohong, ya Allah. Kami tidak boleh menafikan bahawasanya kami sangat-sangat rindu kepada bulan Ramadan, ya Allah. Maka kami mohon pada hari ini, ya Allah, kami jauh lagi dengan Ramadan. Hampir 11 bulan lagi, ya Allah. Tapi hati kami terbuak-buak rindu untuk bertemu dengan Ramadan, ya Allah. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Tapi kami mohon, ya Allah, seluruh yang masuk hari ini dan mereka-mereka di luar sana, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, temukan kami dengan Ramadan. Sihatkan kami dalam bulan Ramadan. Berikan kami peluang beribadah. Berikan kami berkumpul lagi untuk dalam program munajat sahur, ya Allah. Ternyata kami tidak bohong, ya Allah. Kami amat rindu kepada bulan Ramadan. Maka temukan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Amin. Ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan, kita tak dapat nafikan betapa rindunya kita dengan bulan Ramadan. Saya sendiri tak dapat. Saya sendiri sampai sekarang rasa, ya Allah, betul ke Ramadan dah pergi? Sampai sekarang rasa, ya Allah, dapat tak aku bertemu dengan Ramadan lagi? Aku takut Ramadan aku ni gagal. Aku takut Ramadan yang aku lalui tahun ni macam seolah-olah tak berjaya. Aku rasa macam takut, tuan-tuan. Tapi insya-Allah, tuan-tuan, kita doa banyak-banyak. Ibu-ibu semua, ayah-ayah yang masuk dalam Google Meet ini, ya Allah, rasa seronok. Kan? Kita memang tak nafikan kita seronok. Kan? Nyanyi lagu raya, wahai perantau, perantau di kota. Kan? Rasa seronok. Tapi bila ingat balik, ya Allah, Ramadan lagi seronok. Yang mana kita tengok masjid-masjid sentiasa meriah. Yang mana kita tengok surau-surau penuh dengan orang. Yang kita rasa, ya Allah, seronoknya, tuan-tuan. Sampai saya kadang-kadang duduk seorang-seorang, walaupun dah masuk Syawal, menangis air mata. Kenapa menangis, tuan-tuan? Sebab rasa, ya Allah, rindunya. Macam mana kalau aku tak dapat temu Ramadan tahun lepas? Aku rasa, wish, tak boleh lah, tuan-tuan. Duk rasa sebab dalam hati. Bila dia rasa, ya Allah, dapat, tak dapat. Sebab tahun ni aku sibuk, macam-macam benda aku sibuk. Tapi tahun depan tahu tak? Allah Akbar, tuan-tuan. Memang tak dapat kita bohong diri kita. Yang kita ni masih rindu dengan bulan Ramadan. InsyaAllah. Baik. Tuan-tuan, minta maaf. Rasa macam bila sebut Ramadan ni rasa rindu pula. Masya Allah. Tabarakallah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita. Walaupun 11 bulan kita pakai tiap-tiap hari doa temukan kita dengan Ramadan. Sampaikan kita Ramadan 1444 Hijrah. InsyaAllah. Wallahu'alam. Baik. Kekanda Azrina, kita sambung muka surat berapa? Kekanda Amnira?
Ya. Kalau ikut catatan saya kat sini last 163. Kita masuk ucapan-ucapan ketika menguburkan jenazah, insyaAllah. Kalau saya tak salah lah Ustaz. 169. Oh, dah ke depan lagi ya? Oh, maknanya akak dia menjelas lah tu. Sabar je lah. Yang hari tu dah habis. Yang hari tu dah habis kak. Kan Oh, Ustaz? himpitan Betul, kubur betul. setiap orang. 169 Ustaz ni himpitan kubur. Okey, saya ni satu kelas. Minta maaf Ustaz. Kakak Musa itu. Himpitan kubur. Himpitan kubur bagi setiap orang. Oh ya ke? Oh, cepat naik. Saya baru muka surat 2. Masya Allah. Lambat lah tu. Yeay. Lambat lagi lah nak ke alam bazar. Biar lambat sikit. Lambatlah sikit ke alam tu. Kalau habis, takut cepat pula kita pergi. Bawa buku sekali lah. Bawa buku sekali lah. Tanya muka nakir kami belajar ni. Tak percaya tunjuk buku tu kat dia. Bukti. Okay. Terima kasih pada Bonda Norini sebagai moderator kita pada hari ini. Dan juga saya ingin sedikitlah pesanan pada bonda-bonda yang mengenali saya. Kalau ada open house, silalah WhatsApp supaya saya dapat location. Boleh saya datang. Terima kasih. Baik, kita sambung lagi. Himpitan kubur bagi setiap orang. Himpitan kubur yang ada. Kalau ibu-ibu tak ajak saya, siap lah. Saya mengajuk. Baik. Kita teruskan. Huzaifah menuturkan. Bersama Nabi SAW, kami pernah mendatangi seorang jenazah. Mendatangi seorang jenazah ketika sampai di kubur. Beliau duduk di tepi lubang kubur dan berkali-kali memandangnya ke dalam. Kata Huzaifah, Nabi duduk dekat dengan seorang jenazah. Ketika sampai di kubur, beliau duduk di tepi lubang kubur dan berkali-kali memandang ke dalam. Maknanya Nabi duduk tepi kubur, Nabi pandang dalam kubur. Dalam kubur tu ada apa tuan-tuan? Tak ada harta. Dalam kubur tu ada apa-apa tuan-tuan? Ada satu namanya liang lahat. Kubur lain, liang lahat lain. Liang lahat adalah tempat kita diletakkan betul-betul dekat atas dunia. Katil kita besar. Dekat atas dunia. Kalau kita tidur, katil kita tu boleh pusing. Hak badan kiri ke kanan, kanan ke kiri. Ada kala sampai himpak bini sendiri. Ada kala suami pun kita naik kaki. Lagu tu lah tuan-tuan. Seronoknya tidur kat dunia tuan-tuan. Kita boleh beli tilam. Tilam bukan biasa-biasa. Bukan tilam apek. Apek. Tilam 200 tak. Kita beli tilam mahal. Tilam king. Mahal. 600 saja. Oh, Masya Allah. Seronok kita tuan-tuan. Duduk ke atas dunia ni pakat tidur. Ui. Sedap sungguh. Ada aircon. Oh, buka 19 boleh. Buka satu tuan-tuan. Kan kita kata. Ni hidup kita. Tapi kat dalam kubur tu Nabi pandang ada apa? Ada tanah. Hak tanah tu ada satu. Dia tanah lagu ni tuan-tuan. Lepas tu dekat sini tepi ni. Hak tepi ni. Hak tepinya ada satu tempat kecil. Hak kecil tu tempat kita baring. Hak kecil ke hak besar sempit? Tak besar. Tak besar. Sempit sungguh tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab tu bila kita tengokkan. Macam saya lah sebagai pengalaman. Bila letakkan seseorang itu ke dalam liang lahat, ya Allah, ya Rabbi. Si fulan yang mati ni adalah si fulan yang hidupnya dahulu tak pernah rasa sempit waktu tidur. Rasa selesa pada waktu tidur. Tapi hari ni inilah tempat semua. Tak kira lah orang tu selesa kata besar agak. Apa besar sekalipun tuan-tuan. Itulah tempatnya. Tak ada apa dalam tu, tanah kosong. Hak tanah dok kita gempal-gempal. Hak tu tempat tidur kita. Yang terakhir. Ada tadi waktu Jumaat, solat Jumaat dia kata Ustaz, nak beli rumah tahun ni mahal lah Ustaz. Tengok rumah saja 700,000. Nak rumah saja 684,000. Nak beli rumah apartmen pun sekarang dekat 400,000. Mampu nak bayar tuan-tuan. Kan? Maka Jumaat tu kata tadi, macam mana Ustaz, rumah apa bisa beli? Saya kata ada satu rumah ni. Rumah ni namanya murah saja, 1,400. Sekali bayar tak ada loan. InsyaAllah tak perlu peguam ataupun lawyer. Cuma perlukan burial permit dekat balai polis. Tuan-tuan. Hak tu betul. Tuan-tuan. Tu
Tu burial permit nama dia. Tu kubur namanya. Kubur ni tuan-tuan, bagusnya kubur ni tuan-tuan, kita sekali bayar. 1,400. Hak tak ada ni. Saya kata Haji, tak apa lah Haji, orang tak, kita tak dapat beli rumah, kita sewa tak apa. Tapi ni ada satu rumah, saya kata dengan Haji, hak rumah ni semua orang pakat kena bayar. Tak kena paksa, tapi wajib. Tak kira dia bayar atau waris bayar. Tuan-tuan rahmati Allah, iaitu kubur. Kubur ni lah tempat kita terakhir, 1,400. Tuan-tuan. 1,400. Kenapa 1,400 Ustaz? Mandi saja dah berapa? Kain kapan saja berapa? Solat lagi, urusan lain 1,400. Tapi sekali bayar tuan-tuan, 1,400 ni tara 150,000. 150,000 rumah ni. Atau 300 kata, masya-Allah, tabarakallah. Ini rasa seronok tuan-tuan. Tapi jangan risau mak-mak, ayah-ayah yang tak ada rumah. Rasa rumah kita kecil tak apa. Ada lagi tempat nanti kita duduk masuk lagi kecil tuan-tuan. Bau sedap tuan-tuan. Kita, hak tu saya letak jenazah saja. Saya kata apa? Ya Allah, dahulu ni ya Allah ya Tuhan aku. Semuanya dalam keadaan harap besar. Tapi hari ini tuan-tuan, Allah. Ni kita kata. Lepas tu lepas Nabi duduk. Lepas tu Nabi pandang ke dalam Nabi SAW. Duduk. Dan Nabi bersabda di dalamnya. Seorang mukmin dihimpit dengan himpitan yang menghancurkan anggota tubuh badannya. Mana himpitan itu? Di antara rahang bertemu dengan rahang. Tuan-tuan. Rahang bertemu dengan rahang. Habis tuan-tuan. Rahang kita himpitan tu setiap orang akan berlaku. Tuan-tuan. Semua orang akan berlaku. Sementara Nabi kata, pada kubur orang kafir penuh dengan api neraka. Allahu Rabbi. Tuan-tuan. Kubur orang kafir ni tuan-tuan penuh dengan api neraka. Dah seksa bagi mereka ketika mana duduk dalam kubur. Kita orang Islam, orang mukmin diberi himpitan kubur. Himpitan kubur tu ada. Tapi seorang mukmin. Tapi nanti kita baca lagi. Himpitan kubur bagi orang mukmin tu bagaimana. Tetapi akan masuk di dalamnya itu himpitan antara rahang kanan bertemu dengan rahang kiri. Maka himpitan itu akan dirasai setiap orang. Tetapi berbeza bagi orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat Ahmad Al-Hakim dan At-Tirmizi dan Al-Baihaqi. Sedangkan Aisyah meriwayatkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan. Himpitannya apa tuan-tuan? Satu hempap, menghempap kita. Tapi sebabkan kita duduk tidur di dalam kubur, sebab tu saya kata sempit tempatnya. Himpitan tu berlaku. Jika ada seorang yang boleh selamat dari himpitan itu, namanya Sa'ad ibn Mu'az lah di antaranya. Kata Nabi, antara orang yang boleh lepas daripada himpitan kubur, namanya adalah Sa'ad bin Ibn Mu'az. Duduk yang boleh melepaskan dirinya daripada kubur. Sebahagian yang Nabi sebut adalah Sa'ad ibn Mu'az. Di antara sahabat yang terlepas daripada himpitan kubur. Ada tak orang-orang yang boleh diselamatkan daripada himpitan kubur? Ada. Nanti kita sebutkan. Yang itu dalam hadis riwayat Ahmad Ibn Jarir dan Al-Baihaqi. Tuan rahmati Allah. Dan juga dalam sebuah hadis dari Jabir Ibn Abdullah. Disebutkan ketika Sa'ad Ibn Mu'az dikebumikan. Rasulullah SAW bertasbih dan diikuti oleh para sahabat. Berapa saat lalu bertakbir. Nabi tasbih subhanallah dan diikuti oleh para sahabat beberapa saat lalu bertakbir dan juga diikuti oleh mereka. Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau bertasbih? Baginda menjawab, kubur orang soleh telah menghimpit, lalu Allah melapangkannya. Himpitan berbeza bagi orang-orang tertentu. Himpitan itu akan berlaku, tetapi berbeza pada setiap orang. Ada himpitan itu hanya sekadar kejap, lalu dilapangkan. Sebab tu bila mana Nabi main, Nabi tengok ada satu kubur ni, Nabi nampak kuburnya dilapangkan. Hak tu Nabi baca subhanallah dan Nabi baca bertakbir Allah, Allahu Akbar. Allah melepaskan, melapangkan daripada himpitan yang menghimpit tubuh jenazah yang berada di dalam kubur. Ustaz, bagaimana berlaku himpitan itu? Adakah kubur itu bergerak? Ini bukan alam yang kita lihat. Alam yang berlaku pada himpitan itu adalah alam yang kita kata ghaib. Yang kita lihat kubur itu adalah zahir. Hak himpitan kubur itu berlaku pada
keadaan ghaib, bagaimana keadaannya, tapi Nabi cerita. Bagaimana keadaan itu dihimpit di dalam kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebab apa? Nabi bertasbih. Sebab apa Nabi bertakbir? Sebab Nabi melihatkan rahmat Allah melapangkan kubur setelah dihimpit, yakni orang-orang yang orang saleh. Mana di antara kita semua akan kena himpitan kubur. Di antara kita semua akan berlaku himpitan kubur. Maka bila berlaku himpitan kubur itu, bagaimana agak lamanya, bagaimana keadaannya ditentukan berdasar amal kita di atas dunia. Maka kalau kita sekejap, maka kita golongan yang baik. Tapi himpitan itu adalah satu himpitan yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang himpitan. Himpitan itu berbagai-bagai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, berbagai-bagai keadaan. Tapi ada yang lepas di antara sahabat namanya Sa'ad ibnu Mu'az lah. Tapi ada kata pendapat, kena juga. Makna di sini kita ambil pengajaran. Besok dalam kubur tu tuan-tuan, lepas tu orang kata dekat atas dunia ni tak apa, kita rasa penat. Ada orang kata dia rasa penat. Nah Ustaz, kat dunia ni penat apa? Nak kena tanya dia penat apa. Kalau dia kata penat, tapi penat lagu tu lah Ustaz. Penat macam mana? Penatlah kerja siang malam. Hak penat tu bagus, cari rezeki. Tapi yang kita kata penat lagi bagus adalah penat dengan ketaatan. Bagaimana kata penat dengan ketaatan itu? Iaitu kita ada masa untuk ibadah pada Allah. Ya, kita kerja penat. Kita keluar 8.30 pagi, kita balik 5.30 petang. Lepas tu kita balik jemput anak sekolah. Lepas anak sekolah pula, kata macam, ya Allah Ustaz, kadang dah mandi tu, badan penat sangat. Rasa macam nak rehat. Lagi masjid rasa berat badan. Tapi kita kena lawan. Sebab apa kita kena lawan? Tak apa penat sekarang. Sekejap je. Lepas maghrib, kita dengar kuliah. Habis-habis kuliah salat isyak, kita balik. Tak lama pun Allah minta dekat dengan dia 2 jam je. Hak pukul 7 sampai pukul 9. Tak lama, dia penat. Tapi rehat yang sebenar-benarnya kata almarhum Tuan Guru Datuk Ismail kamu adalah di dalam kubur. Sebab tu kita jangan berasa penat dengan kebaikan yang kita buat. Kita jangan pernah rasa penat apa yang kita buat mendekati dengan Allah. Itu akan dibalas dengan sebaik-baik ganjaran. Memang kita nak bangun tahajud penat. Tapi bila kita bangun tahajud, kita yang dapat. Sebab apa tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena fikir hari ni orang banyak mengeluh. Banyak memberi reason pada sesuatu yang memberi manfaat kepadanya di hari akhir. Kenapa saya sebut benda tu? Sebab hari ni orang tak penat mencari rezeki. Tapi bila ibadah dia rasa penat. Bila dia ibadah dia rasa penat. Dia kata penat sangat-sangat. Tapi dia cari rezeki tak rasa penat. Sebab dia nampak benda tu. Hasilnya setiap bulan. Setiap bulan dia dapat duit. Setiap bulan dia dapat duit. Setiap bulan dia dapat duit. Tapi bila dia buat ibadah, dia tak dapat apa-apa. Dia tak rasa apa. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat ibadah, rasa nikmat, rasa sihat, rasa lapang, itu satu nikmat tuan-tuan. Tak semua orang boleh dapat. Tuan-tuan hadirat yang dirahmati Allah. Tak apa kita penat hari ni nak dengar kuliah lepas asar. Sagi lepas maghrib, besok pula pagi-pagi duk baca Yasin. Lepas tu pagi-pagi ni pula, besok saya free waktu subuh. Kok tiba-tiba ustaz cerit-berit ke bagi tahu awal. InsyaAllah kita baca Yasin sama-sama. Take note benda hari ni lah. Besok subuh saya masih free. Sebab surau yang saya mengajar tu, dia cuti raya lagi. Okay. Subuh-subuh tu, insyaAllah lah. Sama-sama. Kalau ada ustaz tu cerit-berit ke, ataupun ustaz tu kentut tak lepas, bagi tahulah. InsyaAllah kita cuba mengisi kekosongan tu. InsyaAllah. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik-baik. Dah lama kita tak munajat pagi-pagi kan. Itulah saya pun rindu satu hari satu juzuk tu. Ramai WhatsApp saya, Ustaz, bila kita nak taranum? Dia tanya pasal taranum. Masya Allah. Oi. Tak apa. Bukan doa orang cerit-berit. Sebab sekarang ni open house pun dah. Malam ni pun ada. Takut dia makan apa, salah makan, letak tempoyak, makan cincaluk budu, habis perut cerit-berit. Kesian dia, tak boleh baca Yasin. Tuan-tuan, maka saya tolong gantilah, insya-Allah. InsyaAllah. Saya kata, wallahualam, kita tak tahu ustaz tu kata, ya besok subuh. Hak sagi kita tak tahu berlaku apa. Takut kucing dia meninggal, nak buat tahlil lagi. Macam-macam cerita. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita teruskan lagi tuan-tuan dan puan-puan yang terahmati Allah pada nota kaki di bawah sekali.
Sementara dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas disebutkan bahawa Nabi SAW mengebumikan Sa'ad bin Mu'az. Kemudian beliau duduk di tepi kuburnya seraya berucap, jika ada seseorang yang boleh selamat. Dia kata jika ada, kalau boleh orang tu selamat dari himpitan kubur, nescaya namanya Sa'ad ibnu Mu'az lah. Mu'az lah. Tadi orang tanya, Ustaz, siapakah antara sahabat Nabi yang terlepas daripada himpitan kubur? Namanya Sa'ad ibnu Mu'az lah. Jika ada orang yang boleh lepas daripada himpitan kubur, Nabi kata apa? Sa'ad ibnu Mu'az lah. Seperti mana hadis yang sebelum ini. Wallahu a'lam. Tapi tara kita ni kena tak kena, wallah. Tapi di setiap antara kita yang meninggal pasti akan berlaku himpitan kubur. Himpitan kubur bagaimanakah keadaannya, Ustaz? Antaranya saya sebut tadi, rahang kiri bertemu rahang kanan, ada bahu bertemu bahu. Maknanya istilahnya kita dihimpit di dalam kubur. Tapi himpitan berbeza bagi setiap orang. Dan disebutkan juga, dituturkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah orang yang dituju oleh arasy dan pintu-pintu langit terbuka baginya. Telah disaksikan oleh 70,000 malaikat bahawa dia telah dihimpit. Namun kemudian dia dilapangkan oleh Allah. Tengok dia kata apa? Dituturkan pula dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah orang yang dituju oleh arasy dan pintu-pintu langit terbuka baginya. Siapa? Sa'ad bin Ibnu Mu'az. Kan Nabi kata, seandainya jika seseorang yang boleh lepas daripada azab himpitan kubur, Sa'ad Mu'az lah yang dapat lepas daripada azab kubur. Tetapi dalam riwayat yang lain, inilah orang yang dituju oleh arasy dan pintu-pintu langit terbuka baginya, telah disaksikan oleh 70,000 malaikat. 70,000. Jumlahnya besar. 70,000. Jumlah besar. Kenapa saya kata 70,000? Makna malaikat yang kita kenal 10. Sedangkan malaikat Allah beribu-ribu trilion milion juta-juta. Juta-juta trilion milion. Namun kemudian dikatakan ketika mana Nabi kata 70,000 malaikat bahawa dia telah dihimpit, namun kemudian dia dilapangkan oleh Allah. Himpitan yang berlaku berbeza bagi setiap orang. Ada yang dihimpit sekejap tetapi dilapangkan semula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka antara sahabat Nabi yang disebutkan tak pernah dihimpit ataupun tidak terkena himpitan kubur disebutkan Sa'ad ibnu Mu'az. Tapi ada yang mengatakan bahawanya Sa'ad ibnu Mu'az ini dihimpit tetapi kemudian dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksudkan pada nota kaki di bawah adalah orang yang dimaksudkan itu adalah Sa'ad ibnu Mu'az. Sedap nama. Bagi nama Muhammad Sa'ad. Ataupun nama Muhammad Mu'az. Nanti kalau ada rezeki, dapat anak lagi, bagi nama Muhammad Sa'ad ataupun Muhammad Mu'az. Sebab Sa'ad ataupun Mu'az ni orang-orang baik. Kalau nak lebih baik lagi, bagi nama Muhammad Zukri. InsyaAllah baik-baik belaka perangai dia. Orangnya sopan. Pemalu. Pemalu. Lepas tu orangnya tak pandai, pemalu lah. Kira orangnya malu, sopan santun. Inilah. Elok nama tu, Muhammad Zukri. Elok nama tu. InsyaAllah. Baik. Kekanda Zina laju dia tahu no. Gerak-geri kita nak sebut lagu mana. Masya Allah. Tabarakallah. Baiklah. Janganlah jealous. Memang orang kata nama Muhammad Zukri. Siapa pakai nama Zukri ni memang pakai comel lah. Handsome, tampan, sopan, pemalu orangnya. Pemalu orangnya, sopan, makan pun sikit. Selalu basuh pinggan. Tanin rahmat ya Allah. Bolehlah, tak ada masalah. Kalau nak buat menantu, bagi tahu. Kita PN tepilah berapa dulang. Saya insyaAllah, siapa jadikan saya menantu, 25 dulang. Serba satu. Tak ada masalah. 25 dulang. Serba satu. Baik. Tuan rahmati Allah. Banyak saya bagi 25 dulang. Tapi 25 dulang tu semua jenis buahan. Mangga, durian, manggis, rambutan, ciku. Mah tak ada. Orang tua. Orang tua. Tak boleh.
macam-macam. Hati lipas 7 talam. Air mata biawak 3 tangki. Ni semua saya buat. InsyaAllah. InsyaAllah saya cuba dapatkan lah. InsyaAllah. Baik. Kita sambung lagi. Air ketawa sungguh. Masya Allah. Baik. Memang saya letak. Siapa jadi isteri saya bagi air mata biawak. 3 tangki. InsyaAllah. Baik. Kita sambung lagi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Hasan juga menambahkan bergeraknya arash untuk Muaz tersebut kerana rasa bahagia terhadap rohnya. Roh baik ni tuan-tuan. Arash bergegar. Bergerak-gerak. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nampak bergeraklah arash. Kerana roh Mu'ah ni, roh orang-orang baik. Lepas tu saya kata tadi Muhammad Muaz, Muhammad Sa'ad. Tapi nama ni tak semestinya kita jadi baik. Nama baik tapi belum tentu kita baik. Ada kalanya nama cantik dah. Nama siapa ni? Nama saya Salamiah. Sedap nama. Hak kerja apa? Kerja perempuan kabret. Wah, aku ingatkan kau cikgu. Malam-malam kau keluar kau cikgu ya. Hang sana, hang sini. Rupanya kau perempuan kabret. Perempuan kabret tak guna betul. Contohlah. Tak boleh dikata begitu. Kadang nama bagus dah. Muhammad Al-Fatih. Tapi dia punya perangai macam IT. Tak juga. Nama saja. Tuan-tuan, perangai ni kita kena didik. Sebab Nabi kata lahir anak tu sebagai fitrah. Baik. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain daripada hadis riwayat At-Tirmizi, dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki kubur Sa'ad bin Mu'az. Ibnu Mu'az. Beliau agak lama berada dalamnya. Nabi duduk masuk dalam kubur Sa'ad ibnu Mu'az dan Nabi duduk dalamnya. Dan oleh kerana itu keluarlah beliau ditanya. Dan Nabi keluar daripada kubur Sa'ad ibnu Mu'az. Maka dia tanya, ya Rasulullah, apa yang menahan engkau di dalamnya? Nabi duduk lama saja. Duduk dalam kubur. Apa yang menyebabkan Nabi tertahan duduk di dalam kubur? Maka beliau menjawab, saat dihimpit dengan suatu himpitan dalam kuburnya. Lalu aku berdoa kepada Allah agar melapangkannya. Sebab tu kita biasa doa, ya Allah, kelapangkanlah kuburnya, ya Allah. Keluaskanlah kuburnya, ya Allah. Sebab tu bila mana kita pergi tanah kubur ataupun ziarah kubur, kita doa, ya Allah, ampunkan dosa dia. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa. Ampunkanlah segala perbuatan-perbuatan mungkarnya, ya Allah. Lapangkan kubur. Mesti doa itu. Sebab Nabi SAW doa kepada Mu'az, Sa'ad ibnu Mu'az, supaya Allah lapangkan kubur setelah dia merasai bahawasanya Mu'az itu dihimpit dengan satu himpitan di dalam kubur. Nabi doa supaya Allah melapangkan kubur Mu'az. Ni kalau besok pergi raya kan. Pergi raya. Lepas biasa orang pergi kubur satu hari raya. Yalah, orang pergi kubur satu hari raya. Bagus tak? Bagus. Tuan-tuan. Tapi itulah yang kita kata. Pakai baju Melayu kan. Baguslah kita kata memang waktu terbaik. Tapi kalau lagi yang terbaik, hari-hari datang bagus. Tuan-tuan yang rahmati Allah SWT. Hari-hari datang, duk tengok mak. Assalamualaikum abah. Assalamualaikum mak. Assalamualaikum anak-anak Umi yang dah pergi. Umi datang. Umi doakan mudah-mudahan abah, mak kan, diluaskan kuburnya. InsyaAllah. Tuan-tuan, kita tak nak orang yang kita sayang Allah himpit mereka. Kita tak nak, tuan-tuan. Doa banyak-banyak. Dia bila sebut pak kubur ni lagu ni lah, tuan-tuan, dia rasa sedih sangat-sangat. Bila pergi kubur, teringat kan. Masya Allah. Bila datang kubur, Assalamualaikum mak. Assalamualaikum ayah. Boleh tahu bagi salam macam tu. Dipanggil salam khusus. Kan? Dia panggil salam khusus. Yang Assalamualaikum ya ahlul kubur. Itu salam umum. Kalau salam boleh. Assalamualaikum mak. Adik datang. Assalamualaikum mak. Adik ziarah ayah. Saya sebelum raya tu ingat tak? Hari raya kita hari Sabtu kan? Hari Jumaat pagi tu habis-habis sujud sajadah, semua tok imam semua selesai dah. Saya pun pergi kubur. Pergi kubur tu tuan hati sebab rasa.
Kan biasa pagi-pagi tu nak besok raya biasa bawa mak ayah pergi beli ayam, pergi beli santan, beli kerisik kan. Beli apa tu? Daun apa tu nak buat ketupat panggil daun apa? Daun pelepah. Daun palas. Daun palas tu bila kita nak raya. Tapi kita tak pergi situ, kita pergi kubur. Tuan-tuan. Rasa sedih sangat. Letak belum sampai kubur lagi. Tuan-tuan, belum sampai kubur lagi. Sampai dia pakai motor, sampai dia tengok kubur. Sampai dia duduk kat tempat kubur tu. Rasa ya Allah menangis kita tuan-tuan. Sebab apa tiap tahun nak raya kita tak pergi kubur. Sebab mak ayah kita ada lagi. Mak ayah kita ajak pergi beli ayam tua. Mak ayah kita ajak pergi beli santan. Beli-beli barang-barang. Besok kita nak raya. Lampu kita pasang. Cushion bantai kita. Kita tukar ramai-ramai. Kan rasa seronok malam tu kita duk masak kuah lodeh. Tapi tahun ni dah 5-9 tahun dah. Tak pergi. Tapi pergi kubur tengok mak. Lepas tu rasa sedih. Ya Allah, mudah-mudahan mak bahagia kat sana. Satu benda yang terdetik pada saya tak apa, mudah-mudahan mak bahagia kat sana. Mudah-mudahan ayah bahagia kat sana. Kau pun bahagia, Allah lapangkan kubur. Dia rasa seronok tuan-tuan. Dapat kita doa yang baik-baik insya-Allah. Lepas tu bila pergi kubur tuan-tuan, doa lapang kubur. Lapang, ya Allah, kau lapangkan kubur, kau luaskanlah kuburnya ya Allah. Kita tak tahu sebab doa orang lain menyebabkan kubur kita dilapangkan. InsyaAllah. Baik disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Baihaqi. Ishaq ibnu Ishaq berkata, Umayyah ibnu Abdullah pernah memberitahu aku bahawa sebahagian keluarga Sa'ad pernah ditanya, apa yang kalian dengar dari sabda Rasulullah dalam masalah ini. Sa'ad ni orang baik, tapi kenapa dia kena himpitan kubur? Sebab apa yang disebutkan, mereka menjawab, disebutkan kepada kami bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai masalah itu dan beliau menjawab, Sa'ad bin Mu'az ni dia kena himpitan kubur bukan sebab dia banyak dosa, tapi sebab sebab satu je, iaitu dia itu cuai dalam bersuci dari kencing. Sebab kan kalau kencing kita tak basuh bersih, makna solat kita tidak sah. Dia sebut ni cuai. Cuai itu tak berapa sempurna. Cuai bukan tak pandai basuh. Dia tulis cuai itu maknanya dia bersih, cuma dalam keadaan cuai, tak sebetul-betulnya bersih. Sebab tu orang lelaki, hadirin hadirat, kasih sayang saya, intan payung, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bagi orang lelaki, zakarnya begini. Ini kaedah yang perlu kita faham. Untuk kita kencing ni bahasa kotor, kita panggil buang air kecil. Kalau nak buang air kecil, untuk kita sebagai orang lelaki, dia kena duduk kaki kiri diangkat, bukan diangkat, duduk tapi kaki kiri stick, kaki kanan diturunkan sedikit. Boleh faham tak keadaan tu? Boleh. Kita duduk mencangkung, tapi kaki kiri diangkat, stay kat, tapi kaki kanan kita diturunkan. Boleh. Boleh nampak tak? Faham. Faham kan? Macam orang perempuan. Okey? Maka duduk. Maka ketika mana kencing macam biasa. Kan? Lepas tu setelah habis kencing, kita berdehem 3 kali. Apa? Maksudnya membersihkan bekas-bekas air ataupun serpihan air yang ada pada zakar, kepala zakar tadi, agar keluar. Sebab tu orang lelaki dia kena sunat. Kalau tak sunat, kulitnya depan ada, menyebabkan dia terbawa najis kencing tu di dalam. Sebab tu kena sunat. Maknanya bersih dia. Lepas tu mesti dia istibrak. Istibrak ni 3 kali. Adakah perempuan boleh istibrak? Boleh Ustaz. Bagus. Selamat ada yang menjawab.
Sebab kita biasa dengar orang istibrak ni dekat dalam tandah masjid. Betul tak benda? Kekanda Azrina? Ya, betul Ustaz. Sebab tu dulu waktu saya kecil, saya kata pakcik ni kenapalah pakcik ni duduk terbatuk-batuk daripada tadi. Ahem. 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 Lepas tu dia sambung lagi. Ahem. Ahem. Lepas tu orang lain masuk lagi, dia ahem. Ahem. Saya kata istibrak ni biasa 3 kali. Tapi dia buat banyak kali. Rupa-rupanya dia kata pakcik buat banyak kali sebab tandas di dekat situ tak ada ensel nak tutup. Mana bila orang lalu pakcik memberitahu yang pakcik ada kat dalam. Patutlah pakcik sampai 7-8 kali pakcik buat. Saya ingat pakcik istibrak. Tak. Pakcik punya pintu ni tak boleh kunci. Dia punya selat tu tak ada. Lepas tu setiap kali orang datang, orang lain datang, tak kira lah. Kadang 24 kali pun yalah pakcik takut dia buka pintu makcik kan. Nampak pula angry bird pakcik. Macam mana? Kan so, rupanya pintu masjid tu, tanah masjid tu dia tak ada ensel. Lepas tu oi pakcik nak mampus ke apa? Rupanya pintu tak ada selak dia kan. Kalau mak-mak ayah-ayah rasa pi masjid kan tak ada selak, pi buat selak sikit untuk masjid. Kadang mereka terlepas pandang, bukan tak buat terlepas pandang. Ada masjid lagu tu dia tak ada selak. Tuan-tuan mungkin dia terlepas pandang. Sebab tu bila kita istibrak, makanya dia ada pada zakar itu ataupun perempuan dipanggil serpihan kencing. Maka bersihkan dan baru kita solat. Begitu juga dengan apa kita sebut, begitu juga dengan cara kita bersihkan najis, buang air besar. Air besar ini juga adalah satu cara kita kena bersih daripada syarat ni. Dalam kitab Fiqman Haji pun ada cara membersihkan. Mestilah hilang pada 3 rasa, bau dan warna. Sebaiknya bila kita dah membasuh, cuba lihat tangan kita ada bau najis ataupun tidak. Sebaiknya bersih daripada bau-bau, warna dan juga apa tadi? Bau, warna. Lupa dah tadi. Oh, rasa. Janganlah rasa. Bau, warna dan juga rasa. Itu bab najis yang sebutkan. Sebab tu Muaz, antara salah satu salahannya cuai dalam mencuci. Mencuci apa? Iaitu cuai dalam mencuci air najis. Sebab tu kena belajar dalam bab najis. Dipanggil bab taharah. Walaupun tubuh kita bersih, hak baju kita pula kena ada taik cicak. Lepas tu dalam kocek kita biasa letak duit raya, tiba-tiba ada lipas mati. Tu dalam kitab Safinah An-Najah. Tu ada dalam kitab Fiqh. Boleh kita baca. Tuan-tuan. Supaya kita sahkan. Kadang badan kita bersih, hak baju kita pula tak bersih. Telekung kita pun kadang 34 hari tak basuh. Kadang-kadang lagu tu. Sebab kita pakai untuk solat, kita akan gantung, tak perasan ada kencing lipas. Cut. Ya, wallahu alam. Tak tahu, tak apa. Kalau tahu, tak bolehlah buat saja-saja. Wallahu a'lam. Baik. Kita dah 6-5 minit. Ada soalan. Kita buka benda hari ni sebab saya nak jemput anak pukul 6 suku nanti. InsyaAllah. Silakan jemaah yang mana ada soalan, kalau nak mengajukan soalan pada Ustaz, dipersilakan. Siapa yang ajukan soalan, pastikan jemput open house ya. Puan Siti Rokiah angkat tangan. Ada soalan kot? Sila Puan. Ustaz takut nak tanya. Ustaz kata wajib jemput open house. Apa? Sayang gurau. Okay, silakan. Tuan yang mulia. Tekan kot. Tak ada Ustaz. Kalau tak ada apa lagi, saya mulakan dulu kot. InsyaAllah. Boleh?
Silakan. ada sikit tentang bila Ustaz kata yang pakcik tu berdehem tu kan. Istibrak. Betul ke saya sebut Ustaz? Allah. Bila dah belajar ni saya kan dah boleh beza lah, sebab dulu saya pun sendiri ingat kan macam berdehem dengan kuat. Tapi rupanya dia mengeluarkan titis air najis tu yang balance, yang terutama orang yang kencing tak lawas. Yang tu yang saya faham lah, kalau salah Ustaz betul kan. Dan berdehem tu bukan pada kerongkong, dia melibatkan daripada kita dapat rasa bila kita berdehem tu dia menghabiskan titisan air najis tu. Maknanya bila kita berdehem dia ada link dengan perut. Itu yang kena bezakan. Sebab Ustaz kata pakcik tu berdehem, kalau orang berdehem kuat maknanya pintu tak ada selak lah tu. Tapi kalau kita dalam toilet saja, insyaAllah dia tak menjejaskan sampai dengar di luar. Wallahualam. Okay, baik. Dia kata Ustaz kalau berdehem tu ya, dia bila berdehem tu mesti ada penekanan pada perut dan terasa pada pundi kencing. Itu berdehem. Kita rasa bekas-bekas air tu jatuh. Bukan itu orang minta air lecikam. Itu namanya orang bukan berdehem, dia panggil buang tebiat. Tak boleh. Dia ada hempakan pada perut. Dia mesti terasa bahagian pundi kencing itu. Memang antara suara yang paling sedap adalah daripada bawah. Tak adalah. Okey, baik. InsyaAllah. Ada soalan lagi? Ya, Siti Zahra. Zahra, sayangku. Mana? Tak ada angkat tangan? Betul Ustaz, kalau Assalamualaikum. Pak Mak, sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat Raya, Ustaz. Selamat Raya, Mak. Dik Raya dah. Main rumah lah Dek Raya. Ni nak tanya Ustaz, ikut pengalaman Ustaz ke kan? Sebelum puasa, adik saya dia pergi kubur arwah mak. Okay, baik. Dia cakap lah dekat kubur tu, dia kata, mak bulan puasa nanti balik lah. Lepas tu kebetulan bulan puasa dia jumpa mak dekat masjid. Dia kata dia tak mimpi, dia tak mimpi, memang alam nyata. Dia nampak mak senyum dekat dia. Lepas tu sekejap dia ada sapu-sapu muka, dia takut dia mamun kan. Lepas tu dia tengok lagi, senyum lagi. Lepas tu dia kata mak pergi, dia kata macam mana, dia kata ikut Ustaz macam mana Ustaz. Terima kasih. Mak, terima kasih. Terima kasih, Ya, Mak. terima kasih Ustaz. Mak, Ya. bukan adik mak seorangnya. Hak kami ni pun kalau boleh nak nampak. Ya. Tapi memang betul kita boleh nampak Ustaz. Ya, tapi tak semua orang Allah kurniakan. Ya. Mak, saya cakap benda ni, saya sendiri pun selama saya berkuliah, Ya. mak saya ada dulu, saya tak pernah kuliah berceramah. Sebab mak saya meninggal 2015. Saya start kuliah. Mak tahu tak saya kata apa? Ya Allah, kalau boleh saja aku nak tengok mak aku duduk dekat belakang tempat muslimat, dia pakai telekung, dia dengar aku mengajar. Ya. Saya doa lagu tu, Mak. Nampak Ustaz? Nampak langsung. Mungkin. Ya Allah. Tapi kalau adik mak lah tadi, adik mak lah. Ya, ya. Adik mak nampak tu sebenarnya Allah anugerahkan. Dia tak, dia dapat. Kita dapat lepaskan rasa rindu, Mak. Betul. Kadang kita satu benda je. Saya kata, ya Allah, kalau dapat tengok muka mak kita pakai telekung, lepas tu dia senyum kat kita, cukup. Cukup lah gitu ya. Tapi kalau kita dapat benda tu, mudah-mudahan dia dapat rasakan seronoknya. Kita dapat tengok mak ayah kita yang tersenyum. Bila mak dah lama meninggal, kita dapat tengok muka dia.
Mak saya ni dah lama tak dapat senyuman daripada seorang ibu. Betul Saya Ustaz. Kalau tak pernah. Kalau boleh nak tengok saja mak saya duduk dalam majlis ilmu, duduk tengok anak dia mengajar, tapi tak kesampaian. Semua orang nak, insya-Allah dan itu Ustaz, insya-Allah. tak semua macam apa yang mak cerita, semua orang nak. Tapi Allah, Betul. kanda Azrina pun nak, ke kanda Amnira, ke Bonda Norini, semua kami kalau boleh raya, kami nak tak ada benda yang paling bahagia kalau kami dapat cium tangan mak kami dapat peluk tangan kami, dapat tengok mak kami senyum. Kami tak dapat cakap ke adik tu, itu anugerah Allah. Ya, terima kasih Ustaz. Sikit tak apa. Yang penting kita dapat lepas rasa rindu. Kita dapat tengok, dah lama kita tak jumpa. Betul Sebab tu, Ustaz. selamat ya Allah, saat aku mati nanti, kau temukanlah aku di barzah dengan kedua orang tuaku yang telah meninggal. Pertemuan tu paling indah sebab orang yang nak mati. Wallahu a'lam. Terima kasih dok tanya. Saya ni pernah juga Ustaz masa baru-baru mak meninggal kan. Saya tanpa rindu, malam tu memang saya mengaji Quran khusus untuk dia saja. Lepas tu dekat 3 jam. Lepas tu saya macam terlelap sikit, saya macam dengar suara dia, sudahlah Dita, dah banyak dah. Saya teriak Ustaz, saya tak tahu yang tu dari mana. Tapi memang suara mak saya. Dia mak ni dia lain. Mak ni memang tak ada sila ganti. Isteri kalau meninggal ada ganti. Cerai ada ganti. Hak mak ni, Allah, saya sampai sekarang. Kalau balik rumah, dia ambil kain pelikat mak duduk. Nak tengok mak pakai kain pelikat. Nak tengok mak pakai kita. Nak tengok mak duduk kat kita. Nak duduk minum kat kita. Tapi benda tu macam tak ada time. Yalah, kita kalau cakap mak ni memang, Allah. Tak apalah, terima kasih. Terima kasih banyak Ustaz. Dia mak Ada lagi ni, tak? mak dia, Jangan nangis, tak sedih kalau Ustaz ni. mak ni dia lain. Mak ni dia lain. Dia sebab dia sampai sekarang saya duk pegang kain batik mak. Rasa rindu nak bau. Tapi itulah. Kita semua sama. Ustaz. Minta maaf Ustaz. Ustaz tinggal kat mana? Kamar malam ni lorong kami ada buat jamuan rumah ni raya. Jamuan raya. Taman Semarak. Taman Semarak tu mana? Oh Ustaz dari mana ni? Ramat eh? Ya? Semarak KL. Oh tak. Kedah Ustaz. Kedah kalau saya pergi hari ni sampai 12 sampai. Duduk Batu Cave. Oh jauh. Tidak boleh lah kalau dekat. Sudah. Tak apalah. Mak doakan saya, doakan mak saya, ayah saya sekali lah. Dengan kak saya, insyaAllah. Ya, saya ni maaf saya memang sensitif buat mak. Sebab setiap tahun tak senang kat mak. Mak saya beli baju mahal-mahal. Dia kata buat apa mahal-mahal, mak dah tua. Adik jadi anak baik tu paling mahal bagi mak. Dah okey dah Ustaz. Dah. Okey, ada lagi Ustaz nak pergi ambil anak. Kita tutup majlis ya. InsyaAllah benda boleh tutup lah. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Syukur pada Allah, kuliah asar kita berjalan lancar dengan tajuk petang ni yang menggerungkan himpitan kubur. Na'udzubillah min zalik. Moga kita mendapat rahmat Allah dan kubur kita dilapangkan. Hanya kubur orang soleh sahaja yang Allah akan lapangkan. Kita tangguh kuliah kita ini. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua jemaah, terima kasih Gemah Nur Iman. Saya mewakili Gemah Nur Iman mohon maaf andai ada sebarang kekurangan dalam majlis ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kami sendiri. Dan bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup tasbih kafarah dan surah Al-As dan saya sudahi dengan wabillahi taufik. Dah keluar? Dah keluar, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dah keluar? Tutuplah dengan tasbih kafarah dan doa. Ustaz dah keluar. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Kita jumpa lagi kuliah maghrib nanti insya-Allah.